Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa untuk menganalisis satu lagi cerpen iaitu Melankolik di Atas Rumput, karya Fatimah Busu. Saya Dr. Noli binti Osman akan berbincang dengan pelajar tentang sinopsis 5 peristiwa penting yang perlu kita ingat, tema, persoalan, plot, konflik, watak perwatakan, teknik penceritaan, nilai pengajaran dan sudut pandangan. Untuk kali ini kita akan berbincang secara lebih detail tentang mesej, macam mana cara nak menjawab uh, soalan yang berkaitan dengan mesej. Okay, dalam cerpen Melankolik di Atas Rumput, karya Fatimah Busu ni, dia menceritakan tentang orang kata persoalan yang berkait dengan agama ataupun pegangan umat Islam, iaitu kematian itu pasti. Okay? Dalam pandangan Islam, kehidupan selepas mati ada dan orang kata azab dalam kubur pun ada. Jadi di sini sastrawan kita iaitu Fatimah Busu cuba menerangkan tentang orang kata kejadian selepas mati, iaitu bermula dengan orang kata kisah aku ni yang terjaga dari tidur dan kemudian dia berada di alam gaib ataupun alam selepas orang kata mati, dan dia melihat kejadian-kejadian yang berlaku di situ. Okey, di sini watak utama dia ialah aku. Okey, aku ni orang kata berada di satu tempat yang luas yang dipenuhi dengan padang rumput. Apabila terjaga, di situ hanya terdapat dia dan katil dia. Okey, jadi kan di sini kita boleh nampaklah orang kata situasi pemberian yang digunakan, macam mana dia menggambarkan situasi apabila aku ni terjaga dari tidur dan melihat sekeliling, dan dia rasa ataupun dia rasa macam dia ni sudah meninggal dunia. Lalu dia terkenang kepada ibu ayah dia, kepada anak-anak, kepada bekas pelajar dia. Okay? Dan pengarang ni ataupun aku ni digambarkan sebagai seorang yang beriman. Kerana apa? Sebelum dia tidur, dia akan membaca ayat-ayat Quran ataupun surah tertentu, dan dia juga berzikir dan berselawat sebanyak 10 kali. Okey, di sini pelajar boleh lihat yang berwarna hijau itu merupakan persoalan-persoalan yang ada, dan yang berwarna biru itu merupakan teknik penceritaan yang digunakan, dan warna selain pada itu adalah merujuk kepada nilai ataupun merujuk kepada konflik dan sebagainya. Okey, selain pada itu kita boleh lihat juga aku ini dia memang mengabdikan diri dia kepada Tuhan selepas beliau telah bersara daripada pensyarah. Okay, beliau telah meninggalkan segala-galanya meskipun beliau ni berpangkat doktor sebelum ni. Kata pengajiannya, beliau merupakan menghabiskan doktor falsafah. Jadi kan beliau telah meninggalkan segala-galanya dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Okay? Beliau juga memikirkan yang beliau ni pernah melalui semua zaman, iaitu bermula daripada alam roh, dalam rahim, lepas tu keluar membesar sehinggalah beliau menjadi pensyarah. Okay? Berkahwin dan orang kata jadi ibu tunggal, ada anak dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh tengok orang kata pangkat dengan jawatan tu tidak
memainkan peranan apa-apa apabila dah bersara. Okey. Dan di sini hanya amal ibadat aja yang penting. Okey. Beliau juga menceritakan tentang manusia sekarang yang mengejar duniawi. Okey. Orang kata sifat materialistik yang ada pada manusia sekarang dan banyak yang terpengaruh dengan godaan syaitan. Okay, beliau juga sentiasa muhasabah diri dan mengharapkan Allah menerima taubat dan ibadat dia. Okay. Jadi orang kata di sini kita boleh tengok yang berwarna kuning itu mewakili nilai-nilai dia lah, bertaubat, berdoa, bersyukur. Dan kita akan tengok 5 peristiwa penting selepas ini. Okay, selain pada itu ada juga persoalan-persoalan tentang keimanan, tentang melaksanakan solat, tentang kemiskinan masyarakat yang ada, di mana aku ni dia waktu dia menjadi pensyarah dia suka mengembara dan untuk membuat orang kata kajian ataupun tesis dia. Okay, dia pernah pergi ke Indonesia dan dia melihat di situ banyak kemiskinan ataupun orang-orang yang hidupnya terlalu susah. Okay, ketika tu dia ingin membeli katil tempat dia berbaring di Jakarta dan dia tengok ada anak-anak kecil yang minta sedekah dan akhirnya dia memberikan RM10,000 kepada anak kecil tersebut. Okay, dan kemudian dia lihat ramai lagi anak-anak kecil yang lain yang menjadi peminta sedekah kan. Jadi di situ barulah dia bertanya kepada orang yang menjual katil tersebut dan orang tu menceritakan tentang kesusahan hidup yang ada di Jakarta. Okey, jadi di sini kita boleh tengok kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat dunia dan nilai bersedekah di situ. Okay, seterusnya bila dia jalan lagi di dekat dalam alam mimpi dia tu kan, dia nampak dia berada di kawasan tanah datar yang dipenuhi dengan rumput dan di situ dia masih juga terus melakukan amalan-amalan yang beliau pernah lakukan, iaitu berzikir, berdoa kan, dan kemudian beliau mengimbas kenangan lalu, iaitu di mana beliau nampak lautan yang penuh dengan warna merah darah. Okey, merah darah. Okey, di sini beliau mengingatkan kekejaman yang berlaku ataupun penindasan yang berlaku kepada umat Islam. Di mana umat Islam dibunuh tanpa rasa belas kasihan di Palestin, Iraq dan Selatan Thai. Okey, jadi itu 3 peristiwa penting yang pelajar kena ingat. Okay. Di sini beliau juga mengimbas kembali tentang setiap hari Jumaat beliau dengan kawannya akan mengintai di balik semak samud di kawasan perkuburan di mana mereka melihat berlakunya masalah sosial di situ. Okay. Di tempat ataupun di kawasan perkuburan ini ada masyarakat yang menjadikannya tempat menghisap dadah, melakukan zina dan meminta nambur ekor. Sedangkan itu bertentangan dengan agama Islam ataupun ajaran agama Islam. Jadi di sini juga beliau mengharapkan agar gejala sosial ni cepat orang kata dapat dihapuskan kerana apa? Kerana gejala inilah yang akan membawa manusia ke arah yang lebih orang kata kelam ataupun yang lebih teruk lagi. Okay? Dan di sini juga berlaku fitnah memfitnah. Okay? Dan kemudian fitnah ini juga boleh membawa kepada kemusnahan masyarakat pada masa inilah dan pada masa itu. Okey, kekejaman manusia yang dipaparkan dalam ni orang kata penindasan ataupun kezaliman yang berlaku kepada umat Islam kita boleh lihat menerusi peperangan ataupun pergaduhan ataupun perbezaan pendapat mengenai agama. Okey,
di sini digambarkan dekat Palestin ramai yang mati kerana dibom oleh orang Yahudi, dan beliau pernah melihat seorang kanak-kanak kecil yang berbogel dan duduk di tepi-tepi runtuhan kota Baghdad. Okay. Di Palestin juga ada nama Uzair yang kehilangan ibu bapanya. Dia memegang 2 ketulan darah daging ibu bapanya sendiri dan ingatkan yang itu merupakan gula-gula. Lalu dihulurkan kepada askar Amerika untuk meneruskan hidup. Kalau mereka tak nak, dia sendiri yang akan memakan ketulan-ketulan darah tersebut. Okay, wajah Uzair ni sama digambarkan seperti wajah gadis kecil yang dia tengok duduk di tepi runtuhan kota Baghdad tu. Syifa Aniza yang menyediakan kuih rumput untuk adik-adik dia makan kerana apa? Tiada makanan dan kedua ibu bapa mereka telah meninggal dunia akibat kekejaman kaum Yahudi. Okay, di Thailand pula, okay, kita boleh lihat si Seminah dan Kadir yang menanti anak-anak dia. Okay. Dan kemudian kita boleh lihat si Mariam dan si Husin sedang menunggu kepulangan anak mereka yang hilang sejak berlaku tunjuk perasaan. Ini juga kekejaman ataupun penindasan yang berlaku kepada umat Islam. Okay. Umat Islam di Ta'bay ni dia akan disembelih dan dibunuh apabila mereka ni bangun menentang kerajaan pada waktu itu. Okay, jadi di sini cerpen ini diakhiri dengan watak latar senja dan gambaran umat Islam yang bebas daripada pertumpahan darah dan hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kekejaman ni. Okay. Okay, sekarang kita akan tengok watak aku, watak dan perwatakan. Aku ni seorang yang berumur melebihi dalam 60 tahun. Okay, ada anak. Okay, dah kematian ibu. Okay, ibu bapa, adik-adik dia pun ada yang dah meninggal. Okay, kemudian dia ni merupakan seorang bekas pensyarah. Okay, berkelayakan dalam PhD. Seorang yang beriman dan seorang yang prihatin terhadap masyarakat Islam yang lain. Okey, tema pula bertemakan keagamaan lah. Jadi kita lihat dalam cerita cerpen ini kejadiannya berlaku iaitu gambaran kehidupan selepas mati. Di mana pada selepas mati manusia ini ataupun masyarakat akan diadili dan diberikan hukuman yang orang kata yang tepat dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Okay, kalaulah orang tu seorang yang beriman, maka dia akan diberi ganjaran yang baik dan dia akan ditempatkan dalam syurga. Okay, tapi pada masyarakat yang melakukan gejala sosial ataupun yang melakukan kekejaman terhadap orang lain, maka mereka juga akan diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Okay, di sini kita boleh lihat aku ni dia melihat orang kata melihat azab yang telah diberi kepada kaum-kaum yang melakukan kekejaman ni. Baik, sebelum kita pergi kepada persoalan, kita tengok dulu 5 peristiwa penting yang pelajar perlu ingat dalam cerita ni. Okey, dalam cerpen ni. Iaitu yang pertama, iaitu yang berkait dengan aku, watak utama. Okey, aku ini merupakan seorang yang beriman. Macam mana kita tahu dia beriman? Kerana dia sentiasa melakukan solat di tengah malam, sentiasa berzikir, sentiasa berdoa, sentiasa membaca ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah tertentu. Okay? Jadi orang kata bibir dia tak pernah lekang daripada berzikir dan berdoa. Okay? Satu lagi kita boleh lihat, aku ni dia suka bersedekah dan prihatin pada
nasib yang berlaku pada umat Islam yang lain. Okey, jadi di sini kita tengok ada beberapa cerita yang menunjukkan tentang watak aku ni. Okey, jadi pelajar boleh tengoklah yang pertama tentang orang kata amalan-amalan yang dilakukan. Yang kedua ialah tentang sedekah yang dilakukan pada anak kecil di Jakarta. Dan dia juga membeli katil kayu jati yang berwarna hitam tu daripada penjual kerana apa? Kerana penjual itu mempunyai anak yang ramai. Jadi dia merasa kesian. Okey, yang seterusnya ialah kejadian yang berlaku pada orang kata umat Islam menerusi peperangan dan penindasan yang kejam terhadap umat Islam itu sendiri. Okay, jadi di sini kita boleh tengok cerita tentang kejadian di Thailand, di Palestin, okay, di Afghanistan. Okay, dan selain daripada tu kita juga boleh lihat tentang kematian si Ahmad yang dibunuh oleh penyangak iaitu berkait dengan masalah sosial. Selain pada cerita si Ahmad ni kita boleh tengok yang aku pernah dengan rakan-rakan dia pergi mengintip di tanah perkuburan kerana melihat berlakunya orang kata penyalahgunaan tempat ataupun orang kata melakukan maksiat seperti zina, menurunkan nombor ekor, okey, menghisap dadah di situ. Okey, jadi 5 peristiwa ni pelajar perlu ingat betul-betul. Okey. Sebab apa? Peristiwa-peristiwa ini yang akan menjadi contoh kepada jawapan pelajar nanti. Ya. Okey, kita tengok persoalan yang berkait, dan kalau pelajar tengok persoalan-persoalan yang ada mesti berkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di atas tadi. Yang pertama tentang kematian, yang pasti akan datang pada setiap manusia. Gambaran tentang azab ataupun alam kubur. Yang ketiga kemiskinan yang berlaku di dunia, terutama di penduduk luar bandar. Yang ketiga, kawasan kubur yang menjadi sarang maksiat. Yang keempat, kekejaman dan kezaliman ke atas umat Islam. Dan seterusnya kita boleh tengok tentang peperangan orang kata yang memusnahkan segala-galanya. Dan seterusnya orang kata keimanan ataupun pegangan seseorang. Jadi kita boleh ambil yang antara lain yang kita boleh nampak iaitu hari kiamat. Orang kata gangguan syaitan ketika hendak melaksanakan ibadah dan berbuat baik dibalas baik. Seterusnya, selain daripada persoalan, kita juga akan nampak nilai dan pengajaran dalam sinopsis tersebut ataupun dalam cerita itu sendiri. Di situ kita boleh tengok ada nilai berdoa, bersyukur, beriman, berhati, bertanggungjawab. Dia cuba selesaikan masalah, orang kata kemiskinan, masalah kekejaman yang berlaku pada umat Islam dengan bertanya sendiri kepada orang kata organisasi-organisasi tertentu tentang masalah tersebut. Selain daripada itu ada juga nilai-nilai yang orang kata yang negatif, iaitu seperti fitnah, memfitnah, zalim dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh tengok selain daripada nilai, ada juga pengajaran, dan pengajaran pun kita boleh tengok seperti yang terdapat pada 5 peristiwa penting tadi, yang berkait dengan aku, yang berkait dengan peristiwa di Thailand, yang berkait dengan peristiwa di tanah perkuburan, yang berkait dengan peristiwa di Palestin, Baghdad dan sebagainya. Di sini antara pengajaran yang kita dapat ialah manusia hendaklah orang kata bersyukur dan berterima kasih dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Manusia hendaklah beriman kepada Tuhan. Kemudian masyarakat juga perlu menjauhi orang kata amalan-amalan yang
tidak baik seperti zina, mengisap dadah dan bermain number ekor. Okey, jadi itu dah bercanggah daripada pegangan ataupun orang kata ajaran agama Islam. Jadi di sini kita boleh lihat nilai pengajaran, mesej, gambaran masyarakat yang ada berdasarkan peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi. Okey, jadi sekarang kita nak tekankan macam mana nak menjawab mesej pengarang. Okey, sama macam kita jawab nilai, kita jawab persoalan, kita juga boleh menjawab mesej pengarang seperti yang kita jawab pada persoalan, nilai, orang kata pengajaran dan gambaran masyarakat. Iaitu kita akan bagi fakta dulu, yang berwarna hijau diikuti dengan huraian dan contoh peristiwa. Selain pada tu, kita kalaulah soalan kata dia nak jelaskan ataupun dia nak orang kata ulaskan, jadi yang itu pelajar boleh bagi yang berwarna jingga tu. Jadi mengulas dengan lebih terperinci tentang fakta ataupun contoh yang ada. Dan akhir sekali kita boleh bagi kesan untuk kenapa kita kena buat fakta tersebut ataupun perkara tersebut. Okey, jadi di sini contoh dia lah. Kalau kita kata pengarang ni mengajak untuk kita muhasabah diri tentang mati itu pasti, jadi kita kena huraikan tentang mati itulah. Okey, setiap yang hidup pasti akan mati itu pun huraian dan kita bagi contoh macam mana yang kita tahu kata mati itu pasti, dan akhir sekali kita bagilah ulasan ataupun kita bagi ayat kesan. Selain pada itu, mesej pengarang juga boleh pelajar tengok daripada pengarang menekankan sentiasa mengingati dan berdoa, bersyukur dengan apa yang ada, orang kata mengelakkan kekejaman ataupun menghindari perbuatan maksiat dan sebagainya. Sekarang kita tengok pada plot dan konflik. Sama yang macam pelajar tahu, tadi kita dah tengok sinopsis. Kalau plot ni dia lebih kepada kita bahagikan kepada 3, iaitu daripada eksposisi, pengenalan, perkembangan. Dalam perkembangan dia akan ada unsur suspens dan konflik dan diakhiri dengan peleraian. Macam kita tengok dalam cerpen tadi, pengenalan dia menunjukkan tentang aku ni, yang berada dalam mimpi dia, dan kemudian kita tengok perkembangan ketika aku ni teringat balik peristiwa-peristiwa yang dia pernah lalui, kekejaman yang berlaku apa semua, dan diakhiri peleraian, iaitu orang kata amalan-amalan jahat ni akan ada balasan yang setimpal. Dan konflik, kita boleh tengok konflik yang berkait dengan aku itu sendiri. Dia merasa dia ni ada kat mana, dia dah mati ke, kan, dan sebagainya. Dan kemudian konflik tentang kekejaman yang berlaku ketika perang, konflik tentang kemiskinan yang berlaku, dan konflik tentang penindasan agama ataupun orang Islam. Seterusnya kita tengok latar, dan pelajar tahu latar, kalau tempat kita boleh tengok alam roh ataupun kita boleh tengok pada alam selepas mati, ataupun orang kata tempat di rumah aku itu sendiri, masa malam, siang, senja. Dan kat sini saya nak lihatkan tentang latar masyarakat ataupun gambaran masyarakat yang ada dekat dalam cerpen ini. Untuk latar masyarakat kita boleh tengok berdasarkan tadi yang saya tunjuk 5 peristiwa penting tadi, kita boleh tengok ada masyarakat yang prihatin, bertanggungjawab, masyarakat yang beriman, merujuk kepada aku itu sendiri, masyarakat yang zalim, yang suka melakukan penindasan, kita boleh tengok pada kaum Yahudi yang menindas umat Islam,
okey, ataupun dekat Thai ataupun dekat Afghanistan, dekat Baghdad, kita boleh tengok masyarakat yang berkait dengan peperangan, kemiskinan dan masyarakat yang ditindas oleh orang lain. Okey, sekarang kita tengok teknik penceritaan. Di sini kita dah nampak aku mengimbas kembali, maknanya dia menggunakan teknik imbas kembali. Teknik pemerian iaitu pemerian tentang kisah anak kecil Uzaid ataupun orang kata anak kecil yang perempuan, yang buat kuih dengan rumput untuk bagi adik-adik dia makan. Dan kita boleh tengok juga pemerian tentang suasana ketika aku berada di alam lain tu. Dia kata dia nampak dia tiba di kawasan yang rumput luas, saujana mata memandang, dan kita boleh tengok juga apabila dia sampai pada satu tempat tu dia nampak ada air sungai cantik, tempat tu indah sangat. Jadi pemerian ni orang kata memberi kesan yang lebih mendalam kepada pembaca ataupun audien untuk menjiwai cerita tersebut. Teknik imbas muka kita boleh tengok kalaulah orang tu dia melakukan kesalahan ataupun kekejaman, kita dah tahu nanti dia akan menerima balasan yang setimpal. Jadi macam aku ni pun kita boleh tengok juga bila dia kata di mana dia apa semua, kita dah tahu dah. Oh, dia ni berada di alam orang kata alam lepas kematian, tapi kita tahu yang itu adalah mimpi. Sebab apa? Last kali kita tahu dah dia bangun tersedar daripada mimpi tersebut. Teknik imbas kembali di mana dia mengimbas kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku. Teknik suspens kita boleh tengok apabila orang kata peristiwa di mana cerita tentang orang kata aku ni dia merasa keliru dengan apa yang berlaku, dan kemudian kita boleh tengok teknik suspens yang lain di mana tentang orang kata berlakunya kekejaman ataupun berlakunya orang kata yang berlaku pada di Thai di Thai, di mana orang tua ataupun ibu bapa menunggu anak-anak mereka untuk pulang, tapi hampa lah. Intuisi, pemikiran pengarang. Jadi di sini kita tahu dia ni merupakan gabungan daripada dua, iaitu pengarang dengan merasa sedih ataupun pengarang dengan merasa marah, menekankan tentang kekejaman yang berlaku pada umat Islam. Jadi itu lebih kepada macam mesej pengarang, tapi dia menggabungkan dengan emosi pengarang tersebut. Sudut pandangan di sini berlaku dua, iaitu sudut pandangan orang pertama dan sudut pandangan orang ketiga. Untuk orang pertama iaitu pengarang itu sendiri yang terlibat dalam cerita tersebut, iaitu menggunakan ganti nama aku. Tapi kalau sudut pandangan orang ketiga iaitu dia menceritakan secara orang kata macam dia tahu tentang kisah tersebut dan dia boleh menceritakan secara detail apa yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa yang ada. Di mana di sini kita tengok aku ni menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika dia orang kata mengembara di negeri-negeri luar untuk melaksanakan tesis dia.
Okey, fungsi cerita ataupun fungsi cerpen ataupun prosa ni sama aja macam puisi, iaitu lebih kepada memberi pengajaran ataupun nasihat sebagai alat komunikasi, sebagai hiburan ataupun world view ataupun memberi gambaran ataupun pegangan bangsa ataupun masyarakat itu sendiri. Baik, setakat ini sahaja yang boleh saya kongsikan bersama pelajar. Jadi, jika ada sebarang masalah, pelajar bolehlah merujuk nota yang ada ataupun bertanya sendiri kepada saya. Okey, sekian. Terima kasih.